Kata dekat sini je, Pal, makin jauh pula ni. Kau nak buang air kecil ke buang air besar ni? Lepas tu macam dia dengar si Rosa macam ni. Siapa kata aku nak buang air? Aku nak bawa kau pergi dari sini. Hai, Assalamualaikum, selamat malam dan kembali lagi dalam Physics Cream Malam Sepi berteman kembali. Alhamdulillah diberi kemudahan dan juga kekuatan untuk aku dan juga Fikri, walaupun dalam busy intern dan juga kelas online, masih diberi kekuatan untuk buatkan korang video setiap malam Khamis, setiap Khamis malam Jumaat. So dah berminggu-minggu dan berepisod aku rasa kita orang bawa korang menjelajah ke tempat-tempat seram, tandas seram, rumah seram. So aku ingat malam ni kita try sesuatu yang kat luar pula. Hirup udara segar sekali-sekala yang kata. Jadi aku ingat malam ni aku nak bawa kepada korang 3 kompilasi kisah baru, iaitu kompilasi kisah seram kem perkemahan. Sebenarnya kalau nak cerita pasal kem perkemahan ni, sebenarnya aku pun ada kisah seram sendiri. Tapi aku rasa kalau nak buat pasal cerita aku ni macam tak best sangat. Sebab aku punya gangguan ni taklah teruk, dan aku memang tak nak pun teruk kan. Tapi ya, kalau mungkin tu boleh kita simpan sekadar pengalaman. Tapi kalau nak dikongsikan dalam Physics Cream, aku rasa tak. So malam ni kita buka dengan sebuah kisah yang aku rasa memang menarik untuk dikongsikan. So malam ni aku nak start dengan sebuah kisah yang bagi aku agak seram, iaitu kisah peserta ke-11. Okay, so benda siap. Sebab tadi aku tengok dekat yang tu, yang Shopee sebelah-sebelah tu, dia agak kontrak kan. Tak apa, kita teruskan dengan kisah kita. So kisah ni bermula apabila seorang pakcik ni, waktu tu dia muda lagi lah. Dia mungkin aku rasa dalam umur 20-an. Dia diberi tanggungjawab untuk menjadi facilitator kepada sebuah program yang menempatkan pelajar-pelajar darjah 5 kalau tak silap aku. So malam tu macam biasalah, habis makan malam, lepas maghrib dan solat isyak, mereka akan ada permainan burung hantu. So seperti biasa, facilitator ni sebelum diorang akan lepaskan pelajar-pelajar tu, diorang akan buat check out dulu. Okay, diorang akan check setiap checkpoint untuk diorang pastikan tak ada macam benda-benda tajam ke, ranting ke kan. Sebab kalau tak, budak-budak ni kena memang melayang duit kau, kena saman. So Rahim ni dia dengan seorang kawan dia pergi ke checkpoint-checkpoint tu untuk bersihkan kawasan. So dalam perjalanan tu diorang akan tanda setiap pokok dengan sebuah tali, supaya yelah bukan tempat kita kan kau sesat, macam-macam. Pukul 9 malam lepas isyak, diorang dah siap sedia ambil penutup-penutup muka. Diorang balut muka budak-budak darjah 5 ni sebelum dilepaskan dalam permainan burung hantu. Walaupun sebenarnya objektif permainan burung hantu ni jangan untuk macam kecekalan jiwa, tapi dia sebenarnya, Rahim ni kata dia just nak tengok reaksi budak-budak ni je, kena sakat gitu-gitu kan. Sebab biasanya aku pernah tengok video yang cikgu kacau budak-budak ni tau. Aku rasa macam serius lah tu. Macam biarlah budak-budak tu mantap, dan juga kecekalan jiwa diorang tu terbina dengan sendiri, yang diorang memang betul-betul rasa gegar apa malam tu, tapi tak ada benda-benda jadi. Tapi bila kalau sampai dah kacau-kacau ni, bahaya mat kan. Kalau budak tu tiba-tiba pingsan macam ni. So malam tu diorang lepaskan dalam pukul 9. Si Rahim ni dia letak budak-budak ni, satu budak ni kat checkpoint pertama. Lepas tu dia letak tempat kedua pula. Dia kata jarak antara diorang setiap seorang ni tak adalah jauh mana, 100 meter je. Aku rasa 100 meter tak adalah jauh mana aku rasa. Tapi seram lah untuk budak darjah 5. Dan dia kata disebabkan kegelapan malam dan kesunyian hutan, bunyi-bunyi cengkerik tu menyebabkan budak ni rasa mereka ditinggalkan. Padahal kawan-kawan dia dekat-dekat je. Cuma mungkin lah diorang rasa macam diorang sorang-sorang malam tu. Dan Rahim dia kata start pukul 11 dan akan habis dalam pukul 3 pagi.
Lama babe. Dan dia kata setiap jam dia akan pergi check out untuk ronda supaya tak ada apa-apa benda terjadi lah. Dan malam tu dia kata masa permainan burung hantu ni dah berjalan, yang mana dia letak setiap pelajar tu, dia jalan. Dan masa sejam pertama, aku rasa around pukul 12, dia jalan seorang-seorang untuk check budak-budak ni. So budak-budak ni untuk pengetahuan korang dibekalkan dengan satu whistle tau. Dan mana Rahim ni kata siap-siap, kalau jadi apa-apa jangan jerit, jangan panik, tiup je whistle 3 kali. Whistle dengan tiupan yang panjang tau, macam fit fit fit, macam tu. Kalau macam fire drill macam tu lah kan. Macam yang kalau kau dengar loceng tu lama 3 kali, itu memang fire drill. Macam itu ada kebakaran tu. So dia pun check lah, check. Alhamdulillah tak ada apa-apa jadi masa around pukul 12 tu. Dia pun dah check, nak jadikan cerita, dia pun nak balik lah. Waktu dia nak balik ni, dia terdengar ada satu tiupan whistle tau. Whistle yang macam lepas tu dia okay, tak apa, stop. Dia stop lah sebab dia takut ada budak-budak yang nak kesusahan. Tapi dia tahu ni hutan, so jangan buat main, takut-takut benda tu yang panggil. So tunggu, tiba-tiba tiupan kedua, Piit! Lepas tu dia dah cuak lagi, macam nak masuk ke tak nak, sebab dia tahu, dia dengar daripada arah tu, dia tahu yang tu adalah checkpoint 5. Dia tahu, okey, hadap sini. Tapi masalah sekarang nak masuk ke tak nak. Kalau aku masuk tiba-tiba bukan orang macam mana. Lepas tu tak apa, dia tunggu dengan harapan ada tiupan ketiga. Sebab kalau tiupan ketiga, insya-Allah orang. So dia tunggu, tak ada. Tak apa, balik. Nak balik, lepas tu budak-budak ni lari sampai dekat satu kawasan sungai, kalau tak silap aku, ada seorang budak ni macam ni tau. Dia bersila, lepas tu tangan kanan dia silang tau. Dia bersilang macam ni, pegang kaki dia, kau bayangkan macam ni. Dia pandang ke bawah. Lepas tu si Rahim ni macam, siapa ni? Dia pergi kat budak tu, dia tepuk, tak. Lepas tu budak tu, Abang Rahim rupanya. Lepas tu si Rahim ni, kau asal ada panggil, ada tiup whistle tadi kan? Dia kata, tak ada abang, saya tak ada tiup whistle. Syang, waktu ni dah Rahim dengan budak tu dah, Cang, serius kau tak ada tiup whistle? Tak ada bang, serius. Tapi bang, saya ada dengar tiupan whistle tu bang. Saya ingat abang lah yang tiup. Sebab abang macam nak takut-takutkan kita orang ke, nak sakit-sakit kita orang, ataupun nak tunjuk yang abang dah sampai kat kawasan sini. So mungkin dia ingat Rahim Piit. Lepas tu dia ingat, okey, alhamdulillah ada peronda datang. Sekali bukan babe. Lepas tu si Rahim ni kata, alamak, ni macam dah tak sedap ni. Dah tak sedap. Kalau tangguh-tangguh ni mungkin akan jadi sesuatu. So dia balik, dia bawa budak balik ke center point. Dan dia panggil sekali member dia. Dia panggil macam, Di, jom kita ambil budak-budak. Aku tak sedap hati lah. Tadi aku dengar ada tiupan whistle. Bila aku cakap budak tu ni, si budak ni kata bukan dia yang tiup. Aku tak sedap hati lah. Jom kita bawa balik budak-budak tu. Waktu tu awal lagi tau. Dia kata waktu tu masih terlalu awal untuk diorang bawa balik. Biasanya dalam pukul 2-3. Tapi sebelum tu dah nak bawa balik. Dan si Adi ni kata macam, jangan lah, macam tak boleh macam ni. Habis lah kita punya program kan. Lepas tu tak ada, kita memang kena bawa balik. Lepas tu nak jadi kerja, seorang dorang pun setuju untuk bawa budak-budak balik. Pasal pelajar pertama, dia ambil pelajar kedua. Lepas tu ambil pelajar ketiga, ambil pelajar keempat, ambil pelajar kelima. Dan kalau tak silap aku, diorang ni jenis macam ni tau. Dia ambil pelajar pertama, lepas tu dia bawa balik center point. Dia bawa pelajar kedua, dia bagi balik center point. Sampailah ke pelajar ke-10 kan. Sampai pelajar terakhir, dia macam ni tau. Si Rahim ni, mana budak ni? Cari. Ya Allah kau ni. Dia nampak ada seorang budak tengah mencangkung, bawa tengok tanah macam ni. Lepas tu dia, hai, kau ni bahayalah malam-malam macam ni. Dah jom balik. Lepas tu nak pergi kat budak tu, tiba-tiba belakang dia kena pegang. Lepas tu, ya Allah, kau ni, kenapa tu? Janganlah buat macam ni tengah-tengah hutan. Tu dia kata, kau asal nak pergi sana buat apa? Lepas tu si Rahim ni, itulah pelajar ke-10. Kau tak cukup kan budak-budak ni, mak ayah dia saman kau nak. Lepas tu nak pergi lah. Si dia kata, dah jom balik. Lepas tu dia kata, asal ni budak ni tinggal nanti. Lepas tu dia kata,
Tak ada orang kat situ. Tak ada orang. Lepas tu dia macam, serius tadi. Betul Rim, aku tak nampak seorang pun kat situ. Tu aku pelik kau nak pergi sana. Lepas tu dia toleh. Budak tu ada kat sana lagi. Budak tu ada kat sana. Lepas tu kata, dah, kau jangan toleh belakang, jom kita balik. Pelajar tadi kita bawa tu dah yang ke-10 dah tadi. Lepas tu diorang sampai kat center point. Dah tu dia kira lah. Si Rahim ni cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu Adin dia kata, dah tak payah kira balik. Memang cukup 10 budak-budak ni. Tu nasib baik kita pergi berdua tau. Kalau kau yang pergi tadi seorang-seorang, pelajar ke-11 kau bawa, aku tak tahu apa jadi kat camp kita nanti. So sebenarnya pasal peserta tambahan ni, aku dah pernah dengar cerita dia. Pasal cikgu aku pernah cerita lah. Dia kata waktu camping, pelajar-pelajar semua dah beratur. Dia buat head count. Macam pelajar-pelajar kita akan cek kehadiran dan kita kira. Kalau cukup, alhamdulillah. Dan kalau tak cukup, mungkin ada yang masih tidur dekat dalam dom. Lepas tu dia kira 1, 2, 3. So pelajar semua sekali ada dalam 200 kan. Nak jadikan cerita ada 200. So dia kira sekali kau ambil terlebih 201. Siapa entah pelajar yang satu tu. Bila aku baca cerita ni, aku macam teringat apa yang aku pernah cerita kan. Tapi tak apa, kita akan teruskan ke kisah kedua, iaitu sebuah kisah yang bagi aku memang agak seram lah. Dah macam drama tau. Itu sebuah kisah yang aku panggil sebagai hentian terakhir. So, sebelum aku start cerita kedua, macam tadi aku tak sebut apa-apa kan. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe dan tekan button bell notification supaya kita orang lebih semangat untuk hasilkan video untuk korang. Okay, so kisah kedua ni bermula bila ada seorang empat pula. Ada 4 remaja pergi ke satu bukit, satu hutan yang bernama Hutan Bukit Melintang. Aku tak nak bagi tahu tempat di kat mana, tapi kita rahsiakan je lah. Okay, so kita hayati dia punya kisah. So 4 remaja ni diberi nama bukan nama sebenar, Arfan, Gaus, Rosa dengan Kevin. So 4 remaja ni dia pergi buat camping untuk buat perkemahan. So camping site tu dia ada kat bahagian atas tau. Dan diorang ni kena daki sedikit lah bukit tu untuk sampai ke camping site. So pada hari tu diorang sampai awal tau, dalam lebih kurang pukul 7 pagi. So waktu tu hutan tu masih berkabus lagi. So diorang kata macam okay, tak apa, kita rehat dulu. Kita tunggu sampai matahari naik sikit baru kita panjat naik bukit. Okay, waktu tu diorang pun rehat kejap. Sampai dah matahari naik, diorang jalan lah. Jalan. Rupanya tak sangka pula nak pergi campsite tu jauh tau daripada tempat diorang. So tiba si Rosan daripada belakang cakap macam, "Weh, kita rehat dulu. Aduh, kaki aku dah penat lah weh. Rehat jap." Si Arfan kata macam, "Aduh, ni aku malas bawa perempuan ni. Serabut lah. Kau tengok lah dia ni." Nak diadakan cerita, si Kevin macam, lek. Perempuan ni biasa lah. Macam tu aku malas tu, merengek. Lepas tu si Arfan ni, Rosa, jom lah jalan lagi. Sikit lagi tu ada pondok tu, kita rehat situ lah. Mana boleh rehat sini. Rehat situ kat pondok tu, jom. Lepas tu diorang pun berjalan lah. Si Rosa macam, Mamat ni. Lepas tu diorang gerak. Diorang terus gerak sampai ke pondok tu. So diorang pun terus berjalan ke pondok tu kan. Lepas tu dekat pondok tu ada seorang pakcik tengah lepak tau, tengah duduk sorang-sorang. So lepas sampai dekat pondok tu, diorang pun lepak lah, merancak punya sembang. Lepas tu pakcik tegur diorang tau, anak-anak gimana? macam tu. Lepas tu budak-budak ni rasa macam diorang memang tak nak jawab lah pada asal dia, sebab siapa-siapa tak pakcik tu kan. Lepas tu si Arfan ni macam yang ketua ni, seolah-olah dia ketua ni cakap, kita orang nak pergi campsite atas tu pakcik. Pakcik tahu tak macam mana nak pergi? Kita orang penat dah berjalan ni. Lepas tu pakcik kata, campsite atas tu? Masa dia toleh tu, muka dia kata berkudis baik. Lepas tu diorang sampai rasa macam jijik lah. Nak jawab pun tak nak ke. Tapi tu lah, orang tua kan, kita beradab juga lah walaupun macam tu kan. Lepas tu si Arfan kata, kita nak kat atas tu. Pakcik tahu macam mana? Lepas tu si pakcik kata, kau nak pergi atas tu buat apa? Nak mati? Kau balik? Macam tu. Lepas tu si Arfan ni, pakcik ni aku jawab elok kan. Lepas tu si pakcik ni, kau anak-anak kalau sayang nyawa, baik balik. Tapi kalau tak, sila. Budak-budak yang macam, apa hal siap pakcik ni kan?
Aku dah lah dalam hutan ni buat perangai macam ni. Lepas tu si Rosa ni yang dah makin cuak dia pun macam, kenapa pula tak boleh pakcik? Lepas tu macam, kat sini bukan tempat kau dik. Macam tu. Lepas tu Arfan ni macam Rosa ni kan dia takut dia ajak balik. Habis kau punya program apa at the end. Lepas tu dia tarik Rosa kau sini, tak payah pakcik tu. Lepas tu macam diorang dengar daripada jauh, dengar macam ada bas buruk gila berhenti kat depan diorang. So diorang, okey pakcik, tak apa lah, kita orang naik dulu lah. Okey, insyaAllah kita orang pandai jaga diri. Diorang pun naiklah ke bas tu. Yang peliknya, aku tak tahulah diorang kenapa diorang tak sepelik. Tapi masalahnya diorang naik bas tu, orang bas tu tak minta bayaran tau. Diorang ni ingat ni ke macam pemandu pelancong ke kan. Lepas tu diorang pun terusan naik bas tu jalan. Diorang kata memang bunyi bas tu nak tahan tu macam naik besi buruk baik. Bunyi yang macam tu. Jalan sampai kat satu tempat abang ni kata, dah, korang berempat turun kat sini. Lepas tu diorang banyak pahala tak sampai tempat pun. Tak apa lah, dah benda free kan. Biasalah kalau benda free. Tak apa, diorang pun turun sampai kat satu jalan. Sampai dah turun tu, bas tu pun gerak. So dalam kejauhan bas tu hilang. So diorang dah macam mana ni Afan? Aduh, kita dah kena tinggal dah ni. Lepas tu si Afan kata, tak apa lah, jom kita terus lah berjalan. Kau tunggu sini pun kan boleh sampai. Tak apa, terus diorang pun berjalan lah masuk hutan. Masuk hutan, sampailah satu tempat diorang dah tak tahu macam mana nak tembus hutan tu, nak sampai ke side camp. Sebab tiba-tiba diorang tersekat kat satu simpang tau. Dan diorang tak tahu nak ambil kanan ke kiri macam tu kan. So tengah-tengah tersekat kat situ, tiba-tiba si Rosa ni pula macam, Fan macam si Afan ni, aduh apa lagi lah Mina ni, Rosa. Lepas tu si Rosa ni kata, teman aku jap. Teman gana? Rosa ni kata, teman aku nak buang air lah. Lepas tu dia kata, alah aku pun lah dalam semak belakang tu, dia kenapa nak ajak aku kan? Lepas tu dia kata, tak nak lah, malu lah aku kan, orang lain semua nampak. Jom lah teman aku, jauh sikit belakang tu je, kat pokok tu. Lepas tu si Afan, hayah, ni aku malas ni bawa Mina ni. Aduh, dah jom lah. Lepas tu dia pun demi melayankan si Rosa ni, tak apa, dia bawa jalan. So dalam masa yang sama, si Kevin ni dia rasa macam ni tau. Mana Afan? Ghost, Afan. Lepas tu Ghost ni kata, Afan ni tadi dia teman Rosa pergi ni buang air. Dia dengar ada suara Rosa tau, dekat kelompok. Kau bayangkan Kevin dengan Ghost, Afan dengan Rosa dah ke sana, tapi tiba-tiba dia dengar suara Rosa kat sini. Lepas tu macam dia nampak, ada Rosa sebelah Kevin. Lepas tu dia, kau hantu kau belah Kevin sini. Rosa ni, kau ngarut apa ni gila? Ni akulah Rosa. Dia ni tak payahlah buat main-main dalam hutan. Lepas tu si Ghost ni macam, habis tu siapa yang, lepas tu dia nampak, dia tengok lah paling Afan tengah berjalan memasuki hutan, makin dalam tau. Nak kejar tu memang takut kau terikut sekali je. Si Ghost ni macam, ya Allah, Arfan dah kena bawa lah ni. Macam mana ni lah. Teman aku tolong cari dia. Diorang pun bergerak. So Arfan dengan benda tu yang kononnya Rosa tu, makin lama makin dalam tau ke hutan. So si Arfan ni kata, Rosa jauh lagi je. Tadi kau kata kat belakang ni je. Macam jalan tau, tengah jalan. Tadi kau kata dekat sini je, makin jauh pula ni. Kau nak buang air kecil ke buang air besar ni? Lepas tu macam dia dengar si Rosa macam ni. Siapa kata aku nak buang air? Aku nak bawa kau pergi dari sini. Lepas tu si Arfan ni yang macam hal siap, dia nampak muka si Rosa ni. Dia kata muka macam mayat tau. Ya Allah, kau tahu tak mayat muka dia yang macam pucat kebiruan tu, yang memang orang kata bila macam darah tak naik kat muka. Lepas tu dia dah cuak tu macam, kau siapa siap? Lepas tu dia nampak perempuan ni melompat-lompat, panjat atas pokok. Lepas tu aku nak bawa kau pergi dari sini. Ikutlah aku sayang. Lepas tu Afan ni, ya Allah tolonglah aku. Dia belah. Lepas tu 3 orang kawan dia yang tengah cari si Afan ni, dia jumpa Afan tau.
Tapi masalahnya Afan dalam keadaan macam ni senyap ke? Mungkin lah kawan-kawan dia ingat macam Afan tengah cuak ke kan, sebab tadi kita tinggalkan dia kan. Lepas tu dia hadap benda tu seorang-seorang kan. Lepas tu kata, Afan nasib baik dulu kau tak kena tarik. Tak apa Afan, jom ikut kita orang. Si Afan macam ni berjalan tapi senyap. Lepas tu diorang macam, aduh habis tu nak gimana ni, tadi simpang kita dah sekat dah. Lepas tu Afan kata, jom ikut aku. Macam tu dia, jom ikut aku. Lepas tu jalan. Dia ketuai lah. Lepas tu macam, Fan kau nak gimana? Weh jangan mandai dulu ni hutan. Ikut je lah, ini tempat aku. Lalu kawan-kawan dia macam, bila masa pula hutan je tempat kau? Tak apa lah. Terus pun ikut lah. Ikut. Nah, sampai dekat jalan yang abang tadi tinggalkan diorang. Diorang pun rasanya, ui baik tu Fan, baik tu, alhamdulillah kita ada peluang nak balik tu. Lepas tu si Afan ni, dah ni, korang nampak bas tu, ni hentian terakhir korang, balik. Lepas tu Afan tu hilang depan mata ni. Lepas tu member diorang macam, ya Allah, bas tu dah sampai ke depan. Terus panjat, naik lah. Naik. So sekarang diorang tinggal bertiga tau. Diorang naik tu. Weh Afan macam ni, takkan tinggal sana. Lepas tu tak apa, kita selamatkan diri kita. Nanti kita bila-bila kita cari je Afan tu, kita lapor kat polis. Lepas tu tiba-tiba Rosa ni macam ni tau, Ghost. Lepas tu Ghost, Afan, Rosa yang tunjuk kat belakang bas tu ada satu mayat yang diorang tahu tu tubuh Arfan, babe. Afan dalam keadaan berdarah tengah duduk dekat seat belakang bas. Lepas tu diorang macam, si Gauss ni macam, bang, tolong bang, kawan kita orang. Tengok kat tempat pemandu, tak ada orang, babe. Tak ada orang. Lepas tu tak tahu macam mana, diorang macam, habis tu siapa yang kawal bas? Lepas tu diorang nak lari lah, nak ganti tempat pemandu bas. Dan masalah diorang kata diorang tak boleh bergerak. Diorang nak bergerak tapi tak boleh gerak tau. Lepas tu bas tu makin lama kelaju, jatuh gaung, babe. Jatuh gaung dan menyebabkan kesemua dalam tu kemalangan. Aku masih tertanya, yang macam mana kisah ni boleh sampai kat kita sedangkan keempat-empat orang dah kemalangan. Berkemungkinan ada banyak sebenarnya kemungkinan. Berkemungkinan salah seorang daripada mereka masih hidup, ataupun ketiga-tiga ataupun keempat-empat orang sebenarnya masih hidup, ataupun yang terakhir berkemungkinan waris diorang yang menceritakan cerita-cerita ni. Aku pun tak tahulah macam diorang boleh sampai kat kita. Tapi itulah satu yang worth it lah untuk kita kongsikan dalam Feed Scream. Diorang tak perasan ke benda yang seolah-olah itu adalah petanda untuk diorang segera balik? Tak tu. Tak apa, kita terus move up ke kisah ketiga, iaitu sebuah kisah yang ni betul-betul macam kena lah untuk budak-budak yang dah jenam, untuk budak tingkatan 1 sampai 5, budak sekolah lagi. Sesuai lah kisah ni, okay? So ini sebuah kisah yang aku panggil sebagai pokok tempat bermain. So pokok tempat bermain ni mengisahkan seorang budak yang kita panggil sebagai Mira. So Mira ni satu hari tu dia ada camp tau. Dia ada perkemahan dekat sekolah. Kau tahu tak sekolah punya style macam mana? Sekolah punya style dia macam ni tau. Pelajar darjah 3, 4, 5 lepak tidur kat kelas. Budak darjah 6 je yang tidur dekat kemah. Macam tu kan biasanya lah, kalau tak silap aku. So si Mira ni satu hari tu sekolah dia adakan perkemahan pengakap kan, dan dia menggabungkan budak menengah dan juga rendah. So kalau tak silap aku, Mira ni pelajar sekolah rendah lagi lah. Dia pada asalnya tak boleh pergi, yang sebab bapak dia tak bagi kan. Mungkin belum percayalah anak dara diorang ni boleh bawa diri ke apa kan. Lepas tu bapak dia tak bagi, tapi pujuk siap bawa member babe datang rumah untuk pujuk bapak dia. Last bapak dia bagi juga. So malam tu dia nak kena, bapak dia nak hantar, tapi dia kata tak apa sebab Mira dah janji dengan member. Mira nak naik basikal untuk pergi ke sekolah. Sebab diorang kata sekolah diorang ni 15 minit je kan, lebih kurang je aku kalau nak pergi ke sekolah aku dekat-dekat sini kan. 15 minit kalau naik basikal. Kalau jalan kaki tu mungkin dalam 20 minit macam tu. Sampailah
dah daripada luar tu dah nampak dah. Dekat padang tu dah memang nampak ramai gila pengakap tengah setting barang tau. Pasang kemah ada, buat yang kayu-kayu tu ada kan. So nak dijadikan cerita, diorang pun masuk dan daftar diri semua. Diorang pun cari pot. So si Mira ni dia pergi dengan member dia 3 orang. Natalia, Rosa dengan Elia. Bukan nama sebenar. So diorang ni 4 sekawan ni pergi sama-sama masa hari kejadian tu. So dah sampai daftar diri semua. Okey, urus dia kata okey, korang berempat boleh pergi cek tempat. Okey, ambil je mana-mana pot, pasang kemah kat situ, set up semua barang. Okey. Lepas tu si Mira ni, okey cun, let's go. Lepas tu Mira dengan kawan-kawan dia ni, okey lah, pasang kemah. Diorang cari pot yang mana cantik. Diorang tengok. Pak, dia nampak satu pokok besar. Lepas tu okey cun, kita bawah pokok ni, sebab kalau hujan kita selamat sikit. Lepas tu mesti seronok kalau kita boleh letak bentang tikar, lepas tu makan bawah tu kan. Nampak tak payah ada bumbung, tapi kita dah siap-siap ada payungan daripada pokok tu. So diorang okey, diorang set up semua barang kat situ, clearkan tempat. Okey, tiba ada seorang ada akak sini kata macam ni, "Adik, hati-hati sini, hati-hati sini, takut ada benda-benda tak elok jadi hati-hati tau." Lepas tu dia kata macam, "Takut apa kak? Hati-hati kenapa?" Dan tu, lepas tu akak ni dia tak cakap apa, dia cubit je pipi budak tu. Lepas tu, dah akak nak pergi mandi. Lepas tu akak tu belah kan dengan member dia, dan nak senja waktu tu. Lepas tu dia macam pelik macam, apa hal akak ni? Tak apa, dia pun pergilah dengan member dia untuk mandi dan siap-siap untuk solat maghrib. So diorang sampai dalam pukul 6 macam tu. Lepas tu diorang daftar, set up sampai maghrib. Lepas tu maghrib tu diorang solat lah macam biasa. Solat, ada pengisian sikit, tazkirah, solat isyak. Lepas tu malam tu diorang kena duduk tau. Macam ada taklimat lah, kalau tak silap aku, ada briefing macam tu. Diorang pun kena lah macam ni, ada sekelompok sini dekat dewan tu, dekat sekelompok sini, dengan sekelompok dekat sini. So ada 2. Diorang ada macam menyanyi sikit malam tu. Menyanyi macam lagu pengakap ke kot, aku tak tahulah kan. Mungkin macam campfire song tanpa campfire. Lepas tu diorang pun nyanyi. Lepas tu tiba-tiba si Mira ni, dia dalam tengah menyanyi macam, aku tak tahu lah nyanyi apa lah, tapi aku tak tahulah kalau Kim nyanyi lagu apa kan. Yang aku tahu macam lagu semangat yang Faizal Tahir yang gemuruh jiwa. Aku tahu tu je kan. Lepas tu diorang tengah nyanyi, dia tiba-tiba rasa cuak gila. Sebab dekat atas tu dia nampak ada benda putih. Ada satu lembaga benda putih lah, yang nak kata dia menerap pun tak, nak kata dia berdiri pun tak. Aku terbayang macam seolah-olah benda tu macam ni. Kau tahu Michael Jackson punya style yang kaki ke depan yang macam ni. Aku terbayang tu, tapi terbalik. Woi, benda tu, dia nampak benda tu, lepas tu dia macam dah dia cuak tapi tak nak jerit tau. Cuak. Dia cuit member dia sebelah. Dia cuit. Lepas tu member dia macam kenapa? Macam pandang dia. Lepas tu si Mira ni tunjuk atas. Lepas tu si member yang sebelah ni tengok atas, nampak juga Habib. Lepas tu member cuak, dia cuit member sebelah. Lepas tu member sebelah tengok atas. Lepas tu member ni cuit sebelah member. Habis satu barisan tu semua nampak Habib. Satu barisan kawasan Mira ni semua nampak. Lepas tu semua dah cuak kan. Cikgu-cikgu diorang ni dah perasan lah cikgu macam ni. Sebab diorang nampak budak-budak semua pandang atas kan. Member yang grup yang sebelah saya tak perasan lagi, tapi cikgu dia dah nampak macam ni. Okey. Tapi yang hebat dia, cikgu dia tenang tau. Tenang. 7 orang cikgu terus lepak dekat budak-budak yang nak dekat nangis tu. Semua duduk rapat, macam peluk-peluk kan. So tenang. Budak-budak sana tak perasan lagi babe. Menyanyi lah, gemuruh jiwa, semangat membara. Lepas tu benda tu kau tahu yang dekat bumbung tu terbang tau. Benda kat bumbung terbang pergi dekat bahagian sebelah sana. Lepas tu budak-budak ni semua dah macam mungkin ada beberapa orang perasan tau benda tu terbang. Kawan si Mira ni yang Natalia kau tahu apa? Dia pergi jerit tau, macam lari hantu. Habis satu tim semua lari keluar dewan. Lepas tu yang orang yang tak tahu ada benda tu pun ikut lari babe. Sebab semua dah lari keluar. Semua lari. Lepas tu semua masuk kemah. Cikgu-cikgu dia semua berkumpul dan baca ayat-ayat macam
pendinding lah, baca ayat surah Yasin semua kan. Dan alhamdulillah malam tu dorang berakhir tanpa gangguan. Malam tu macam benda tu memang ada dekat dalam dewan je. Esoknya dalam ada beberapa ibu bapa yang ambil balik pelajar-pelajar ni, lebih kurang 10 orang lah, 10 ibu bapa ambil balik anak-anak dia untuk bawa balik sebab diorang dah call kan. Termasuk member dia, si Roza. Mira ni macam, "Weh, pisang mat, dah pergi sama-sama." Tapi si Roza ni balik dulu. So tinggallah diorang macam bertiga, si Mira, Natalia dengan Elia kan. Diorang teruskan program macam biasa. Dan alhamdulillah Mira kata member dia semua dah macam tenang sebab program yang cikgu dia buat best-best tau. So budak-budak ni semua dah lupa dah malam tadi. So jalani program pengakap tu sampailah hari kelima sebelum hari terakhir perpisahan. So malam tu diorang ada BBQ kan. Sebelum esok nak belah tu diorang ada BBQ. Dan malam tu tiba-tiba si Mira dia rasa macam sakit perut. So dia kata macam, "Weh, aduh sakit perut tolong jom Natalia, jom teman aku." Teman pergi ni tandas. Dan masalahnya Natalia ni diikut. Cuma itulah, dia ikut sambil menunduk. Dia macam ni, "Jom ikut aku teman aku tandas." Lepas tu Natalia jalan menunduk. Lepas tu diorang berjalan beriring dalam keadaan menunduk lagi tau. Menunduk. Si Mira ni dia tak takut dia buat macam tu. Dia cuma takut kalau si Natalia ni terjatuh. Sebab dia pandang bawah je, dia ikut sambil pandang bawah. So waktu tu diorang berjumpa dengan salah seorang budak lelaki. Lepas tu dia, "Kau nak pergi mana?" Lepas tu dia kata, "Aku nak pergi tandas." Lepas tu budak-budak lelaki ni, "Tak takut seorang-seorang baik." Lepas tu macam seorang-seorang apa diorang ni? Tak apa, dia pergi. Si Natalia ni masih follow belakang. Follow, okey. Dia masuk tandas. Dia ni buang air kecil semua kan. Dia sebut, "Weh, Natalia. Okey tak tunggu?" Natalia tu senyap tau. Dia tak ada respon. Lepas tu dia rasa macam, takkan aku seorang, babe. Dia mula seram kan. Macam, Natalia tinggalkan aku ke? Dia ni tak elok lah. Lepas tu dia dengar ada 2 derapan kaki kan. Macam kawan ada 2 orang perempuan masuk. Dan dia dengar daripada suara tu, dia tahu tu akak senior. Seorang pakai tudung litup dan seorang amoy kan. So waktu tu dah keluar lah, dah basuh tangan semua kan. Kau tak silap aku, dia basuh tangan semua. So dia nampak macam, dek seorang je ke? Lepas tu si Mira ni, seorang. Tadi ada kawan. Tapi itulah, mungkin dia tak tahan dengan bau saya buang air tu. So dia dah balik lah. Akak kata gelar. Tapi tiba-tiba akak ni berhenti tau. Dia macam Mira, jap, kawan awak Natalia Lepas tu Natalia, akak kenal lah. Lepas tu dia kata, diorang pun pandang sama sendiri kan. Lepas tu si akak ni kata macam, Natalia dengan Elia tadi, diorang makan dekat kemah kita orang. Diorang makan yang kita orang masak tadi. Waktu tu si Mira ni, kau bayangkan budak lagi kan, lutut memang dah lemah. Waktu nak terjatuh akak ni ambil dia. Lepas tu diorang bawa ke kemah tau. Lepas tu si akak yang amoy ni bawa si Mira ni ke kemah dia. Dan akak yang lagi satu ni pergi panggil ustaz. So diorang pun masuk lah, bawa masuk kemah. Kau bayangkan diorang masuk kemah tu, benda tu kacau babe. Benda tu dia kata ni bergegarkan kemah. Dia nampak ada benda lalu lintas dekat kemah bersebelahan dengan kemah. Dengar benda tu macam lalu lalang. Lepas tu dia gegarkan kemah. Lepas tu macam, ya Allah. Si Mira ni baca 3 kul. Si yang amoy ni dah baca yang dia punya bacaan kan. Lepas tu baca. Lepas tu dia macam tak hilang lagi tau. Diorang rasa macam lama sangat. Diorang rasa macam, mana akak lagi seorang ni, kenapa tak sampai pergi ustaz ni. Lepas tu baru diorang dengar macam, dah kena ganggu tu. Diorang dengar ada tapak kaki ustaz masuk. Lepas tu ustaz tu bagi diorang air. Cikgu perempuan tu macam cuba tenangkan si Mira ni dengan akak senior tu. Dia bagi air, dia bagi minum. Dan alhamdulillah gangguan tu stop situ. Lepas tu si Mira tanya, "Ustaz, kenapa diorang kacau kita orang Lepas tu ustaz kata, "Sebab itulah kamu ni sebenarnya dah hancurkan tempat permainan anak-anak dia." Lepas tu dia kata, "Tempat permainan anak-anak dia?" Lepas tu ustaz kata, tu pokok yang kamu letakkan kemah kamu tu, tu tempat permainan dia. Tu yang saya rasa diorang kacau kamu tu.
Lepas tu si Mira ni macam, aduh, manalah aku nak tahu. Aku nampak dekat pokok tu yang memang cun lah nak letak kemah. Tak tahu pula kat situ ada benda tu kan. So keesokan harinya diorang ada pembahagian sijil semua kan, dan bersurai. Lepas tu hujan. Tengah-tengah hujan tu si Mira ni nampak ada seorang budak tau. Dia kata waktu tu tinggal di seorang. Daripada 4 orang member tu, Rosa dah balik awal. Lepas tu Natalia dengan Elia ni balik dengan parents. Basikal tu diorang kata bawa bonet. Dan dia seorang lah kena kayuh basikal balik rumah. So dia kata dalam around 4.30 macam tu, hujan pula. Lagi lah. So kalau 4.30, so berkemungkinan hujan. Dekat-dekat area maghrib juga kan. Nak pergi tu, nak balik tu. Lepas tu dia kata terpaksa tunggu. Dan dia nampak masa hujan tu, dia nampak ada seorang budak tau. Yang bagi dia budak tu pelik. Sebab bayi diorang ni budak, tapi ada lagi budak around area dalam 4 ke 5 tahun. Macam tu. Lepas tu dia rasa macam, siapa budak ni? Tak apalah. Macam tu. Sebab dia nampak ada budak tu macam like berkemungkinan anak-anak cikgu kan. Tak apalah. Lepas tu hujan pun dah reda. Dia teruskan perjalanan balik. Dalam perjalanan balik, dia sampai kat satu simpang. Dia nampak ada seorang budak ni tengah main sambil mencangkung tau. Dia main aku rasa main tanah kot. Main pasir dekat jalan, yang mana jalan tu simpang untuk si Mira ni balik. Dan dia nampak ada budak tu. Masalah dia satu, budak tu adalah budak yang sama. Dia nampak dekat sekolah. Tiba-tiba dekat sini, dan budak ni nyanyi lagu tau. Sambil-sambil main tu. Lagi cuak dia waktu tu, dia dah sorang-sorang dia nak lalu ke kawasan rumah dia. Dan kalau tak silap aku, kawasan rumah dia tu kawasan sawit. Wah, lagi seram lah kalau ikut lorong yang kawasan sawit ni. Kau bayangkan waktu senja melalui satu jalan yang kecil, dan sebelah tu ada pokok sawit yang beratur yang tersusun dan menutup jalan tu sehingga jalan tu jadi gelap gila. Dia nampak kat situ ada budak sambil menyanyi weh. Lepas tu dia kata, tak apalah, janganlah kacau. Lepas tu dia terus bawa basikal. So nak jadikan cerita, so teruskan perjalanan. Dia nampak lagi budak yang sama yang dekat sekolah dengan yang budak kat simpang tu. Dia nampak kat depan dia tengah main gayut pokok weh. Tengah main gayut pokok. Dia ni apa lagi, dia pacut laju sampai ke rumah. Dia terus campak semua barang-barang dia. So ayah dengan mak dia semua dah pelik macam, pahal anak kau ni. Lepas tu budak tu masuk bilik semua. Dan dia kata sampai sekarang dia tak bagi tahu siapa-siapa kisah tu, sehinggalah kisah ni baru diceritakan waktu dia dah masuk sekolah menengah. So tamatlah kita punya kompilasi kisah seram perkemahan. Dan insyaAllah kalau korang nak, kita orang boleh buat sequel ke-2 pasal tamat perkemahan ni. Dan korang pun jangan lupa hantar dan kirimkan kisah-kisah seram korang kepada kita orang dekat alamat email tertera fizikscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com, supaya nanti kita orang tak kehabisan stok untuk ceritakan kepada korang. Okay? Dan jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa tekan button like, comment and share. Dan jangan lupa tekan button subscribe and bell notification. Dan terus support kami sampailah kita orang boleh bagi lebih untuk korang satu hari nanti. Okay? Aku nak beritahu, sini aku nak beritahu korang ada 2 doa yang aku boleh kongsi kat korang sebelum korang masuk dalam hutan ataupun macam kawasan-kawasan terpencil tu lah. Korang boleh amalkan 2 doa ni, iaitu salamun ala Sulaiman fil alamin, dan yang kedua salamun ala Nuhin fil alamin. Iaitu maksud dia, kalau korang tak tahu bahasa Arab dia, korang boleh try bahasa Melayu, iaitu mula baca a'udzubillah minasyaitonirrajim tu, minta perlindungan pada Allah. Lepas tu baca yang doa berikut tu, kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Salam sejahtera ke atas Sulaiman pada sekalian alam. Sebab Sulaiman ni kita tahu dia boleh mengarah jin. Yang kedua, sejahtera ke atas Nuh pada sekalian alam. Iaitu insyaAllah bila baca ni korang kata hindar pada jin dan juga gangguan binatang buas. Okay, see you when I see you. Kita jumpa lagi di minggu hadapan insyaAllah. So selamat malam. Ciao.